لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan setinggi syukuran kepada Allah SWT berikan kita space, ruang, masa pada pagi ini dengan kita masih lagi dibangkitkanlah dengan dalam keadaan beriman, beramal soleh, sihat tubuh badan dan banyaklah limpahan-limpahan nikmat lain. Semuanya diberi merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mana kita tak mampulah nak mensyukuri kan. Kita tak mampu nak bilang pun apatah lagi nak mensyukuri. Sebab tu disebut Quran kan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian ni cuba nak ta'uddu kan, membilang-bilang nikmat-nikmat Allah berikan, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Itu baru bilang tau, baru nak listkan, itu pun tak cukup mampu. Apatah lagi kita nak mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kan. Itu yang pertama lah. Yang keduanya kita panjatkan selawat dan salam kepada Nabi SAW dan seluruh ahli keluarga baginda dan mereka-mereka yang mengikuti baginda Nabi SAW sehinggalah hari kiamat kelak. Hari ini tak ada plan nak discuss panjang sebab kita dah bersesi kan hari Jumaat tu. Nanti banyak sangat pengisian, mabuk pula kan. Sebab hari tu dah discuss ataupun topik yang penting lah juga kan, ahamiah tarbiyah. Tapi dia mungkin tak banyak lah aspek knowledge kan, dia banyak bagi pemikiran ke, semangat ke ataupun share pengalaman kan, biasa macam tu lah. Cuma bila dalam siri-siri program kita tu, topik ahamiah tarbiyah ni ataupun ahamiah ni adalah kepentingan bahasa Arab, ahamiah tarbiyah. Dia ada beberapa bentuk lah penyampaian dia. Dia ada bahan yang khusus sebenarnya. Dia baca lah kat grup apa ya, bahan khusus tu. Tapi bentuk yang disampaikan hari Jumaat tu adalah bentuk yang lebih leisure lah kan, iaitu dalam bentuk forum dan juga perkongsian pengalaman, which sometimes dia lebih efektif berbanding kita berkongsi teori-teori tentang kepentingan tarbiyah. Kalau dari segi teori sangat banyak lah, ayat Quran, melihat sejarah Nabi sebagainya. Cuma mungkin bila kita share teori tu kita tak nampak kan kepentingan tu. Tapi bila kita share story yang real ni lebih nampaklah kepentingan bagaimana tarbiyah telah menjaga, membentuk setiaplah peribadi-peribadi mereka-mereka yang tarbiyah tu. Kita apa? Itu sedikit cerita lah pasal hari Jumaat. Hari ni kita nak bincang sikit, nak sambung kita punya diskusi, discuss topik Syahatul Haq tu kan. Tapi sebelum tu, just sebagai intro nak share satu hadis yang mungkin nak share hari ni, iaitu satu hadis dari Nabi SAW. Hadis ni ada dalam hadis 40 yang dihimpunkan oleh Al-Imam Nawawi. Rasanya hadis ke-19 tapi tak pasti ya. Adakah hadis tu? Cuba cari hadis 19, ada ke? Dah tengok sekejap betul. Jadi satu hari Nabi ni dia sedang naik unta ke apalah dikatakan kan, ataupun sedang membawa Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni Nabi punya sepupu sebenarnya. Dia anak pada Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas ni menarik sebab dia bapa saudara Nabi yang lambat masuk Islam. Dari segi rekod sejarah dia lambat masuk Islam. Tapi dari segi stand dia tu, setengah mu'arikhun kan, setengah sejarawan telah pun kata dia dah Islam lama. Tapi Islam dia yang dizahirkan secara official tu macam kita nampak masa lambat based on sirah tu. Tapi mungkin sebenarnya dia dah lama dah Islam kan. Sebab waktu perjanjian Aqabah yang kedua, dia ikut bersama-sama dengan Nabi dalam perjanjian Aqabah tu. Kan? Kalau masih ingatlah, perjanjian Aqabah ni berlaku pada tahun bila? Sebelum hijrah Nabi, pada musim haji. Kan, bila ada orang datang, Madinah datang, Nabi kumpulkan 73 orang tu, dah ada wakil-wakil daripada Muhajirin. Tak ramai pun, ada 5-4 orang je. 4-5 orang rasanya. Antaranya Abbas bin Abdul Muttalib. Peliklah sebab Abbas bin Abdul Muttalib, dia masuk Islam secara official kemudian di era Madinah. Tapi kenapa dia join juga
perjanjian Aqabah yang kedua tu. Sebab itu setengah orang buat tafsiran sebenarnya dia telah pun masuk Islam lebih awal, cuma tak disebut dalam sirah secara official bila kan. Mungkin dia masuk Islam awal tapi dia tidak menunjukkan keislaman dia for the sake of strategy Nabi SAW. Sebab Abbas ni dia stay di Mekah. Walaupun orang dah hijrah Madinah, few years first tu dia stay di Mekah macam wakil Nabi lah, mengintip kan perkembangan di Mekah. So dia tak dilihat sebagai orang Islam lah dalam kalangan musyrikin di Mekah. Sebab dia tidak lagi mengofficialkan keislamannya. Tapi pelik sebab dia join perjanjian Aqabah kedua. Okay, itulah bapa saudara Nabi SAW. Yang mana antara bapa saudara yang support lah dakwah Nabi SAW kan. Abbas bin Abdul Muttalib. Nak cerita tentang anak dia itu Ibnu Abbas yang kita sedang bincang ni kan. Hadis yang ke-19 ni. Kalau siapa yang ada internet tu boleh search je hadis 19 daripada hadis 40. Hadis ini panjang. Tapi kita satu nak cerita tentang interaction antara Nabi dan juga sepupu dia iaitu Ibnu Abbas ni kan. Satu hari dia nak unta ke apa kan. Ibnu Abbas tu duduk Nabi belakang dia, Ibnu Abbas depan dia. Dia macam pegang bahu monkey bayar kan. Nabi memegang bahu aku. Naik unta lah ni. Lepas tu dia kata dekat Nabi pun beri pesan lah pada Ibnu Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai budak kecil kan, ya ghulam, aku akan u'allimuka, akan mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat, beberapa ayat-ayat, beberapa perkataan-perkataan, beberapa pelajaran. Okey, itu pertama sebelum kita tengok apa yang Nabi cerita tu, kita tengok ada beberapa ibrah yang kita boleh ambil daripada action Nabi ni kan. Pertama ialah Nabi SAW, dia tidak tunggu sesi-sesi yang rasmi, yang formal untuk cerita tentang Islam kan. Ataupun menyampaikan mesej, kongsi kebaikan. Maknanya tengah naik kenderaan, tengah santai pun, dia sentiasa ambil ruang-ruang ni untuk memberi nasihat pada para sahabat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kita tak tahu berapa exactly umur Ibnu Abbas ketika itu. Tapi Ibnu Abbas ni dia kecil lah. Dia ni lahir, tak silapnya dia lahir waktu di zaman Madinah kan. Ataupun hujung-hujung Mekah. Maknanya waktu dia sampai dengan Nabi tu, umur dia tak lebih daripada 10 tahun. Maksimum 10 tahun. Maknanya dia kecil lah time ni. Mungkin time ni umur dia 7, 8, 9, 10. So tadi Aiman ceritakan, sesuai kita nak influence budak sekolah kan. Nampak tak Nabi punya approach lagi lah. Sepupu dia not even 12 years old lagi. Ibn Abbas ketika ini kan. Yang sangat kecil lagi. Tetapi dia cerdik lah. Nabi pernah doakan dia kan ketika dia lahir. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kefahaman agama dan memberikan dia kemampuan mentakwil ataupun mentafsir ayat-ayat engkau. Iaitu Ibn Abbas. Nampaknya Nabi ni satu tadi kan tidak tunggu sesi formal untuk cerita tentang Islam. Tak tunggu halakah pun kan. Boleh sambil minum kopi, borak-borak, ngeteh, bercerita tentang Islam. Sambil-sambil buat assignment dengan kawan tu, ada tak kita selit-selitkan tentang keislaman ni? Ke assignment lah. Kita ada pengasingan di antara dunia dan akhirat kan. Yang keduanya, walaupun dengan budak-budak seperti Ibn Abbas pun Nabi approach kan juga sebab future nanti kita akan digantikan oleh mereka ni. Tu kot dua benda lah yang kita boleh ambil tentang Nabi punya. Betapa Nabi ni prihatin lah dengan pemuda-pemuda kan. Dia sampaikan mesej tu pada sepupu dia. So apa yang disampaikan Nabi SAW ni kan? Panjang, tapi nak share satu je lah daripada ayat tu. Dia kata, inni u'allimuka kalimat. Yang pertama kata, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Peliharalah Allah SWT, nescaya Allah akan melihara engkau. Lepas tu panjang lagi kan. Wa istasta'instu fasta'in billah ila akhir hadis tu lah, panjang lagi. Tapi nak ambil first part je, iaitu kata-kata Nabi pada Ibnu Abbas, peliharalah Allah, nescaya Allah akan melihara engkau. Hadis ni dia jadi perbincangan panjang lah kan. Macam mana kita nak memelihara Allah Ta'ala kan? Apa kita ni perlu memelihara Allah Ta'ala? Itu jadi macam, kenapa kita jaga Allah kan? So, bukan itulah cara faham dia. Tetapi, bila para ulama hadis mensyarahkan hadis ni, mereka fahami bahawa Nabi menyuruh kita ni memelihara hukum-hukum Allah Ta'ala kan? Memelihara syariat-syariat Allah Ta'ala kan? Memelihara agama-agama Allah Ta'ala, memelihara hak-hak Allah Ta'ala tu, hak-hak Allah Ta'ala di dunia supaya tak dicerobohi, supaya tak dicurangi, supaya tak diletakkan pada bukan tempatnya.
Jadi bila kita ni kan mengusahakan memelihara hak-hak Allah Ta'ala ni kan, ayat-ayat dia, dia punya hukum-hukum dia, undang-undang dia, syariat dia, apa-apa yang diarahkan, secara automatik kita ni akan mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu jaminan kan, satu jaminan bahawa Allah akan melihara mereka-mereka yang cuba, mereka-mereka yang berusaha untuk memelihara agamanya. Benda sangat penting kan, sebab kita sekarang mungkin sedang risau banyak benda kan, suasana pandemik ke, kita punya future ke, kita punya career ke, kita punya, kalau kita ada masalah-masalah sekalipun, kita sentiasa ada kerisauan-kerisauan kan. Dan hadis ni beri jaminan bahawa kalau nak dapatkan pemeliharaan daripada Allah SWT, kuncinya dengan kita ni memelihara dululah memelihara agama ni kan, memelihara apa yang telah pun Allah Ta'ala amanahkan kepada kita untuk menjaganya lah, agama, syariat, Islam. So mereka-mereka yang menjaga benda ni, Allah Ta'ala akan memelihara kehidupan mereka kan, akan memberkati kehidupan mereka, akan memudahkan urusan mereka. Allah pastilah akan membantu mereka lah, sebab ini jaminan Allah Ta'ala melalui lisan Nabi-Nya yang mulia kan. Walaupun Ibn Abbas tu kecil lah kan, kita rasa macam apa je budak tu boleh buat, tapi mindset yang Nabi tanam tu sejak lagi kecil lagi, dia dah menanam pemikiran sahabat-sahabat yang kecil ni supaya mereka membesar dengan prioriti menjadi orang-orang yang mempertahankan agama kan. Mungkin mereka akan adalah kerja-kerja cita-cita lain, career lain, tetapi itu semua secondary. Yang primary lah, mereka dibentuk dengan mindset kita ni hidup untuk ihfazillah yang untuk melihara hak-hak Allah SWT. Sebab tu para sahabat ni mereka hebat, tetapi generasi anak mereka ni macam lagi hebat berbanding mereka ni dari segi sumbangan pada Islam lah kan. Sebab banyak sumbangan-sumbangan Islam ni, Islam naik gempak, tersebar ni zaman-zaman tabi'i ataupun zaman-zaman anak sahabat yang juga merupakan sahabat, tetapi mereka anak sahabat, generasi kedua daripada sahabat kan, yang sempat juga jumpa Nabi, sebab mereka daripada kecil lagi telah pun dibina macam tu kan. So ini satu sedikit peringatan lah hadis ni kan, kepada kita untuk sentiasalah berada dalam keadaan memelihara ihfazillah kan. Sama ada kita memelihara kita punya ibadah, kita melihara kita punya Al-Quran, kita punya melihara lah hak-hak Allah tu kan. Kita cubalah sedaya mungkin, dan insyaAllah Allah Ta'ala akan melihara kita pula lah in return, insyaAllah kan. Itu sedikit lah peringatan sebelum kita nak bincang tentang topik pada pagi ini, insyaAllah. Kita takkan tadabbur pun kan, sebab ingat nak simple je lah hari ni, mungkin by 10 suku kita boleh off dah. Sampai-sampai itu ahlan wa sahlan Ammar dan juga Uwais, insyaAllah kan. Jadi okey, ada siapa nak tambah apa-apa? Abang akan share slide kot, terus kembali pada poin hari tu lah. Jadi pada pagi ini kita nak sambung kembali kita punya dissect yang panggil Aiman. Dissect apa? Bedah kan? Oh, dissect. Dissect. Sikit. Dissect. Apa betul tak? Nak mula apa ni? Ha? Tak, apa tanya apa tadi? Dissect. Ya. Okay. Betul tak? Ya, betul. Dissect teks ni lah. Kita sedang membedah ataupun mencernakan teks ni, nak tengok apa punya benefit kan, ataupun setengah orang panggil term dia resensi buku. Tak apalah term dia kan, tapi kita nak kajilah teks ni. Kita dah discuss sampai bentuk-bentuk satu hak ni, kita dah discuss dua. Yang pertama ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah, di mana kedua-dua ni penting kan. Kedua ni perlu dibuat. Dan kalau seorang buat mungkin efek dia kurang, tapi kalau dia buat oleh sekumpulan orang lagi besarlah efek dia
Dan kalau seluruh umat Islam buat benda ni, lagi besar efek dia sebab dia memberi cerminan kepada orang yang belum Islam. Okay. Kita discuss semua ni, kita tak akan ulang balik. Hari tu kita start kat mana? Kita start kat sini kan. Itu lepas dah bincang syahadah bentuk qauliyah dan fi'liyah tu, datanglah yang ketiga. Secara umumnya kita nampak macam cukup lah kan adanya qauliyah, ada fi'liyah. Itu menyampaikan kebenaran bentuk kata-kata dan juga perbuatan. Macam mana boleh ada yang ketiga ni kan? Ni kita nak penting nak tengok ni. Apa yang Syekh Al-Maududi sampaikan tentang syahadah yang ketiga ni lah. Yang ini membezakan dia dengan orang lain kot. Orang-orang yang faham dakwah secara umum mungkin ada kefahaman bahawa Islam tu perlu sampaikan dalam bentuk kata-kata dan perbuatan. Dan stop kat situ je kan. Tapi yang ketiga ni dia macam ekstra. Tak semua orang ada nampak perkara ni kan. Ini membezakan dia lah dengan orang lain yang juga memahami dakwah kan. Okay. So dia kata kan, namun jangan kita rasakan syahadah dalam bentuk perbuatan ini sudah cukup. Menandakan kita telah melaksanakan segala tanggungjawab kita dan kita mampu berhadapan dengan Allah di akhirat kelak. Tidak. Sebenarnya syahadah ini tidak akan lengkap dan tidak akan berhasil melainkan setelah terbentuknya sebuah negara yang tertegak berlandaskan prinsip yang abadi seperti yang dinyatakan secara jelas oleh agama ini. Masya Allah. Jadi sebenarnya apa benda yang ketiga tu? Nampaklah kat sini kan. So yang ketiga tu adalah sebenarnya tidak melainkan setelah terbentuk sebuah negara kan. Yang tertegak berdasarkan prinsip yang abadi seperti yang dinyatakan secara jelas oleh agama ini. Sebuah negara yang meletak usaha memartabatkan agama ini sebagai matlamatnya, sebuah negara yang menjadikan pelaksanaan syariat Allah sebagai objektif dan misi utamanya. Sebuah negara yang merealisasikan sebuah negara Islam yang diimpikan, di mana negara dan rakyatnya ditadbir dengan berlandaskan dasar yang adil, bersepadu dan bersumberkan seluruh teras agama. Malah negara Islam ini dapat dilihat melalui nilainya yang adil dan dasar barunya sekian-sekian kan. Jadi ini benda yang penting kan, yang Syekh nak cerita kita. So ni kita ada qauliyah. Lepas tu ada fi'liyah. Tapi sebenarnya yang penting juga lah yang ketiga ni lah, ada daulah kan. Islamiah kan. Yang ada dia punya spesifik ciri tertentu kan. Sebab apa benda ni penting? Nak cerita tanpa tengok teks lah, tengok belah sikit kan. Kalau boleh tengok Islam kan. Alamak. Islam lah. Jadi Islam, dalam benda Islam ni kan, ada benda dia boleh buat secara individu. Contoh apa? Contoh apa dalam Islam tu kita boleh selesaikan individually? Hello. Tegur jiran. Macam mana? Fahim? Contoh macam tegur jiran buat salah. Baca Quran, solat, individu lah kan? Ajak pergi solat. Tapi ada benda kena buat berdua. Kan? Contohnya, solat jemaah. Minimum 2 orang lah. So, nak tegakkan syiar solat jemaah, mesti kena buat dakwah. Supaya ada seorang lagi nak solat berjemaah sekali kita kan. Okay, settle. Ada benda dia kena buat dalam bentuk kumpulan kan. Ada benda dia kena buat dalam bentuk keluarga. Contoh macam mana kita nak apply nilai-nilai kekeluargaan Islam kalau kita tak bina keluarga. Macam kita nak portray, mempamerkan ajaran Islam dalam kekeluargaan. Apa role isteri, apa role suami, apa peranan anak-anak kalau tidak ada keluarga Islam. Jadi orang lelaki Muslim yang baik, sehebat mana dia pun, kalau dia tak berkeluarga, dia tak mampulah nak mempamerkan syahadah tu dalam konteks kekeluargaan. Sebab kalau dia tidak berkeluarga. Okey. Itu benda keluarga kan. Ada benda boleh kena buat dalam bentuk masyarakat kan. Contohnya apa? Tadilah jiran-jiran kan, kejiranan. Apalah masyarakat punya konteks kena masyarakat buat. Di mana tidak boleh buat ataupun tak, keluarga pun tak mampu nak buat kan. Sebab Islam tu dia adalah pemikiran yang perlu disampaikan, perlu dijelmakan dalam bentuk institution kan, adanya media. Ada benda yang disampaikan kepada masyarakat. Tapi ada benda-benda Islam ni
dia mesti ada negara sebagai kenderaan dia kan, ataupun platform untuk dia terjemah apa itu Islam. Contohnya apa? Undang-undang kan, paling mudah lah contoh. Kita tak boleh nak buat undang-undang Islam dalam konteks keluarga. Boleh ke kalau semua pergi rumah Aiman je, terpakailah undang-undang Islam? Tak boleh kan? Maksudnya Aiman dalam keluarga Aiman, mak ayah tak boleh nak enforce Islamic rules, Islamic law dekat rumah. Sebab law tu dia digubah di parlimen kan, konteks negara hari ni lah. Dia digubah di peringkat kenegaraan. Jadi, sedangkan dalam Islam adanya undang-undang tu. So, kalau tak ada negara, syahadah kita tu tak sempurna. Sebab tak dapat nak menjelmakan syahadah tu dalam bentuk satu medium kan. Sebab tu, menariklah pandangan Ahmaduddin, dia kata, takkan selesai sehingga adanya negara kan. Dan mungkin inilah hikmah kenapa Allah SWT mewafatkan Nabi SAW selepas Nabi ni berjaya, adakan negara kan. Sebab bila ada negara, macam dah selesailah tanggungjawab individu. Sebab individu tu dia bertanggungjawab untuk bentuk keluarga. Betul kan? Kalau individu, mak kau mana contoh nak nampak dah? Nampak ke lagi? Sekarang boleh baca contoh ni. Contoh individu individu. Nak bentuk dua orang pun peranan individu kan, dua orang. Nak bentuk kumpulan pun peranan individu. Nak bentuk masyarakat pun peranan individu. Nak bentuk apa lagi? Keluarga mesti peranan individu. Nak bentuk apa lagi? Negara pun peranan individu. Tapi once dah ada negara, the next step tu bukan lagi peranan individu. Faham ke? Kita katalah nak bentuk apa lagi? Kesatuan negara-negara Islam kan. Ini dah lepas kita nak jawab. Ini dah jatuh pada tanggungjawab kerajaan ketika itulah. Nak bentuk lebih tinggi dari tu kan. Tapi sampai negara tu dia adalah peranan individu. Sebab tu syarat tu tak sempurna kalau tak ada negara. Ini satu benda yang menarik lah yang nak disampaikan oleh Syekh ni kan. Tentang bagaimana Islam tu hanya sempurna penyampaian syarah dia tu untuk setiap individu bila kita ni berjaya berusaha kan, adakan negara kan. So dia nak cerita tentang negara akan jadi syahadah kan. Maksudnya negara tu yang menyampaikan syahadah, bukan lagi kita. Negara tu yang menjelmakan apa itu Islam. Islam yang rahmah, Islam yang adil kan. Contohnya bila Nabi SAW ada di Madinah, dia jadi berpusu-pusu kan, ataupun kata Al-Quran tu berbondong-bondong orang masuk Islam. Ketika di Mekah tak berbondong-bondong, sebab Mekah bukan syahadah. Syahadah berlaku di Mekah tu syahadah individu kan, atau kumpulan je. Tapi negara tu di Madinah, negara tu sendiri jadi syahadah. Orang nampak Islam tu melalui konteks negara. Uish, hebatlah negara Madinah tu. Boleh kalahkan Arab, boleh kalahkan Quraisy. Oh, dia punya perdagangan bagus. Dia boleh menyatukan orang yang gaduh kan. Aus dan Khazraj. Nampak tak bila negara ada benda tu, orang lain dengar je dia akan tertarik. Macam kita kan, kita bangga dengan negara apa? Turki sekarang kan. So nak pergi travel Turki. So bila contohlah Turki tu bagus, kita rasa macam wah bagusnya orang Islam Turki ni. So bila Turki tu menunjukkan keislaman dia, orang pun cenderung nak tahu apa itu Islam. Kan lebih. Sebab negara tu telah mainkan peranan. Kalau dia ada undang-undang yang adil. Tapi sekarang tak ada negara yang komplit benda tu kan. Yang ada semua sisi Islam tu yang sempurna, tak ada lagi lah. Even Turki pun tak Islamik kan. Dia adalah secular states. Tapi ceritanya itu pentingnya peran negara lah dalam menyampaikan syahadah kan. Dia kata sini keamanan, keharmonian diberikan pada rakyatnya. Langkah-langkah pemulihan dan jalankan akhlak mereka terlibat dalam pentadbirannya, keteguhan berpegang pada kebenaran, kejujuran, amanah dan bersih dan dasar dilaksanakan dalam luar negara dan menentukan status amanah perang. Kan. Dia kata kat sini, apa lagi? Semua suasana ini dapat dilihat dalam negara ini hingga menyebabkan semua lapisan masyarakat apa? Akan bersuara demi sungguhnya agama yang dapat membentuk dan membangunkan sebuah negara seperti ini sudah tentu agama yang pasti akan membawa kebahagiaan kepada seluruh manusia dan membawa penganutnya ke arah kejayaan dunia dan akhirat. Masya Allah kan. Kalau negara terdapat kan serve macam tu, orang tu akan fikir, negara ni, negara Islam ni kan, mesti dia ada, kalau dia boleh buat takbir rakyat macam ni, semesti agama ni yang mentadbir negara ni boleh menjamin kebahagiaan di akhirat kelak kan.
So orang akan terdetik sendiri, bagusnya. Tengok beberapa agama-agama lain cuba nak kuasai negara sebab ada pemikiran macam ni kan. Contohnya Israel kan, kenapa dia nak sangat negara? Kan, daripada dia lempak tu, sebab dia tahu bila ada negara tu dia banyak benda dia boleh buat. Dia boleh ada power, ada tentera, dia boleh tunjukkan kehebatan dia memimpin. Kalau dia boleh tunjukkan kekuatan ekonomi dia, nanti orang akan bangga, oh hebatlah Israel ni, ekonomi dia kan. Tapi kalau dia berpecah-pecah kan, dia duk diaspora kan, ada sedikit kelompok dekat Mexico, sedikit kat Brazil, sedikit kat US, sedikit kat China. Orang tak nampak lah kesan impact Israel tu kan. Tapi kenapa dia nak sangat negara Israel? Once ada di negara Israel 1948 tu, macam-macam dia boleh nak tunjukkan kehebatan dia kan. Mereka bersatu, mereka kuat sebabnya adanya kenegaraan lah, mereka boleh menunjukkan. Apa lagi pemikiran-pemikiran lain yang nak negara? Syiah kan. Dulu Syiah ni dia bukan negara, tapi bila dia kuasai Iran pada tahun 1989 berlakunya revolusi Iran ke 1979 kot, 1979 kot. Dulu Iran ni dipimpin oleh monarki, sistem monarki. Nanti antum baca sedikit sejarah Iran. Dulu monarki Iran ni berzalim lah. Dia panggil sistem beraja di Iran, monarki. So the last raja tu nama dia Shah kot. Shah Jahan rasanya. Ke Shah apa kan? Shah Jahan ke? Macam Taj Mahal pula kan? Tapi something Shah lah jugalah di Iran tu. So bila diorang gulingkan Shah tu, yang zalim tu, mereka mengangkat pemimpin yang bernama Ayatollah Khomeini kan. Yang ketika itu membawa imej Islam tapi sebenarnya Syiah kan. Yang bila dia dari negara je wajibkan semua orang bertudung. Jadi dia menunjukkan dari segi luarannya Islam. Dari segi luaran nampak pakaian Islam, baca buku Islam, tapi diorang ni seleweng dekat akidah kan. Ketika itu orang ramai sangat kagum pada negara Iran ni. Kan? Especially orang Islam. Sebab orang Islam pada tu tak ada lagi kesedaran tentang Syiah. Kurang lagi pada tahun 70-an 80-an. Mereka nampak Iran sebagai negara Islam Iran. So mereka semua, kebanyakan orang Islam di negara-negara luar ni memandang tinggi pada Iran. Sampai ada kawan-kawan abang kan, bapak-bapak mereka ni bagi nama anak mereka ni nama anak pimpinan-pimpinan Iran. Kan? Sebab tu kita orang gelak dalam guru SPM tu. Kalau Imran dan adik perasan. Sebab ada seorang adik tu nama dia Irfan Khomeini kan. Sebab Khomeini tu nama tu lah. Khomeini ni nama pemimpin Syiah tu. Ayatollah Khomeini. So kenapa bapak-bapak ni bagi nama anak dia Khomeini? Sebab dia pernah terinspirasi dengan negara Islam Iran. Nampak tak? Bila dia jadi negara dan dia buat dia punya pembaikan, orang akan bangga. Kan? Ada kawan kami juga kan, nama Nesmettin Erbakan. Ni pemimpin Turki kan. Dia lah murabi pada Erdogan. So, sampai tak? Bila negara tu maju bangun, orang akan kagum pada negara tu kan. Nak kata ni efek bila kita ni boleh adakan negara. Apa lagi yang pemikiran-pemikiran lain pun cuba nak adakan negara mereka. Contohnya komunisme kan, komunis dia asal pemikiran. Tapi dia bentuk negara kan. Rusia, Soviet Union, kan China kan, parti komunis kuat kan. China akan meraihkan ulang tahun ke-100 PCP kot, Parti Komunis China. PCC Alhamdulillah. Chinese Communist Party lah. CCP lah. Sampai dekat Malaysia tau kesan dia tu. Sebab ada orang Cina Malaysia mengagumi Parti Komunis China. Sebab dia boleh jadikan China tu negara kuasa besar kan. Bila China jadi negara kuasa besar dunia, orang nampak pada parti apa tu lah. Apa dia punya ideologi tu. Oh, kalau kita berideologi komunis, kita boleh jadi kuat macam China. Faham tak masyarakat nampak punya benda tu? Kalau negara Islam yang kuat, amalkan Islam dan jadi kuat, secara tak langsung orang akan datang pada kepala mereka, wow, nak hebat